Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada aduan atau laporan diterima Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ termasuk perbuatan makan dan minum di kawasan terbuka sepanjang 15 hari Ramadan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, JAINJ giat menjalankan operasi di setiap premis makanan bagi memastikan pematuhan umat Islam. Selain itu, pihaknya turut mengadakan operasi pada waktu malam bagi mengelakkan sebarang aktiviti maksiat. Dalam pada itu, katanya kumpulan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor KPYPJ bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ membantu mahasiswa menerusi sumbangan berjumlah RM20,500 dari tabung amanah KPYPJ. Sumbangan disalurkan kepada 47 pelajar daripada golongan B40 termasuk 16 pelajar yang terkesan banjir. Beliau berkata demikian semasa majlis agihan Bubur Lambok di Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salihuddin berkenan menyampaikan sumbangan Ramadan kepada 100 fakir miskin dari daerah Yan. Sumbangan disampaikan di Dewan Serbaguna Guar Cepedak hari ini. Tengku Sarafuddin Badli Shah yang juga Presiden Jemaah Datuk-Datuk Negeri Kedah diiringi timbalan Presiden Datuk Paduka Said Unan Mashri Said Abdullah dan Pegawai Daerah Yan Muhammad Subhi Abdullah. Penerima dipilih daripada 5 buah mukim di daerah Yan iaitu Mukim Sala Besar, Yan, Sungai Daun, Dulang dan Singkir. Di Negeri Sembilan, 4,524 orang fakir miskin akan menerima manfaat daripada bantuan khas kewangan sebanyak RM300 bagi setiap ketua isi rumah. Agian sumbangan tunai itu akan diberikan menerusi Menteri Besar Negeri Sembilan Pemerbadanan MBI. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Harun berkata, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan turut menyalurkan bantuan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada asnaf fakir manakala RM500 kepada asnaf miskin. Secara keseluruhannya, golongan asnaf fakir menerima RM1,000 dan asnaf miskin sebanyak RM800. Seorang lelaki direman selama 7 hari dipercayai membunuh isterinya Robiah Sabtu 41 tahun di Kampung Besol, Dungun pagi semalam. Suspek Muhammad Amir Hamzah berusia 32 tahun dibawa ke Mahkamah Magistrate Dungun kira-kira pukul 8.40 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Baharudin Abdullah berkata, polis mendapat perintah reman terhadap suspek sehingga Rabu depan. Menurutnya, tangkapan terhadap suspek yang bekerja sebagai buruh binaan itu dibuat semalam sebaik polis menerima laporan. Dalam kejadian, Robiah Sabtu maut dipercayai dipukul suaminya dengan menggunakan penukul besi di bahagian muka. Hasil catatan polis mendapati kejadian tersebut berlaku akibat perselisihan faham. Perkembangan luar negara, kebimbangan serta kritikan antarabangsa semakin memuncak berikutan tindakan polis Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan bertempur dengan rakyat Palestin. Kejadian itu turut mencetuskan serangan udara serta roket saling berbalas di semenanjung Gaza Israel semalam. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memaklumkan Setiausaha Agungnya Antonio Guterres begitu terkejut melihat rakaman yang menunjukkan tentera rejim Israel memukul jemaah di masjid itu. Lebih-lebih lagi kejadian terbabit berlaku dalam bulan mulia yang sepatutnya tempoh aman. Sementara itu, Turkiye turut mengecam serangan terbaru rejim Zionis itu. Presidennya Recep Tayyip Erdogan berkata Israel telah melangkaui garisan merah selain tidak akan berdiam diri dengan jenayah keji terbabit. Pihak berkuasa Colombia menggesa orang ramai yang tinggal berdekatan gunung berapi Nevado del Ruiz untuk berpindah berikutan lonjakan aktiviti seismik. Kerajaan menaikkan paras amaran itu kepada tahap jingga minggu lepas kerana kemungkinan besar letusan berlaku dalam beberapa hari dan minggu akan datang. Pihak berkuasa memaklumkan beberapa individu telah berjaya dipindahkan namun penduduk yang menetap berdekatan gunung berapi berkenaan enggan meninggalkan rumah mereka. Nevado del Ruiz ialah gunung berapi komposit yang melintasi sempadan antara wilayah Tolima dan Caldas di Colombia. Sekian berita semasa, salam Malaysia Madani.